Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat melihat Allah Ta'ala. Kemuncak segala nikmat yang tiada tandingan dan bandingan di dalam syurga ialah nikmat melihat Allah Ta'ala. Di sini terdapat kekhilafan, perbezaan pendapat di antara ahli sunnah wal jamaah dan mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahawa tidak boleh melihat Allah Ta'ala. Itu pendapat Mu'tazilah. Adapun ahli sunnah wal jamaah mengatakan di hari kiamat kelak boleh melihat Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala membuka hijab, membuka dinding, di mana ahli sunnah wal jamaah berdalilkan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Di antaranya firman Allah Ta'ala, kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah wujuhun yawmaidhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surah Al-Qiyamah ayat 20 hingga 23. Maksudnya, jangan sekali-kali tergesa-gesa gopoh, tetapi kamu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Muka orang-orang yang beriman pada hari itu, yakni pada hari kiamat di dalam syurga, berseri-seri kepada Tuhan mereka melihat. Ayat ini menegaskan di antara nikmat syurga ialah melihat wajah Allah Ta'ala yang tidak sama dengan makhluk, yang tak mampu digambarkan oleh akal fikiran manusia. Daripada hadis pula, ada hadis yang mendukung ayat Quran, yang menafsirkannya. An Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar qala fayakshifu al-hijab fama u'tu shay'an ahabba ilayhim minan nazar ila rabbihim azza wa jalla wa zada fi riwayatin ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة رواه مسلم. Hadis ini riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Maksudnya daripada Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga, Allah berfirman, Allah berkata, adakah kamu mahu aku tambahkan lagi apa-apa nikmat kepada kamu? Mereka menjawab, ahli syurga menjawab, tidakkah engkau menjernihkan muka-muka kami? Tidakkah engkau masukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami daripada neraka? Itu jawapan ahli syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu Allah membuang hijab, dinding yang menghalang daripada dilihat, maka mereka itu tidak diberi suatu nikmat yang paling dikasihi oleh mereka lebih daripada nikmat melihat Tuhan mereka azza wa jalla. Dan tambahan lagi menurut satu riwayat, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala, iaitulah ayat yang dibaca tadi, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah,
Maksudnya, dan bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yakni syurga, dan ada lagi tambahan. Tambahannya ialah melihat wajah Allah Ta'ala. Yang dimaksudkan dengan tambahan itu melihat Allah. Berkenaan Allah disebut dalam hadis lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nasa qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal nara Rabbana azza wa jalla yawm al-qiyamah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudarruna fil qamar lailatal badr? Qalu la ya Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Rawahu Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau yakni Abu Hurairah menceritakan bahawa beberapa orang sahabat telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah kita dapat melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Sahabat-sahabat tanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah menjadi mudarat kepada kamu kalau kamu melihat bulan penuh purnama? Mereka menjawab, tidak. Yakni melihat wajah Allah Ta'ala mendatangkan nikmat pada mereka. Sabda Rasulullah SAW, maka sesungguhnya kamu akan dapat melihat seperti itu pada hari kiamat nanti. Melihat bulan dengan hati yang gembira, menenangkan. Ibn Hibban dan Al-Hakim, dua orang ulama hadis, meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat pernah berdoa dengan doa ini. Doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW dan para sahabat. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. As'aluka khashyataka bil ghaibi wasyahadati وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. Ini doa. Maksudnya, wahai Tuhanku, demi ilmu-Mu tentang perkara gaib dan kekuasaan-Mu ke atas ciptaan-Mu, panjangkanlah hidupku seperti Engkau ketahui bahawa hidup itu membawa kebaikan kepadaku, dan matilah aku seperti Engkau ketahui apabila mati itu membawa kebaikan kepadaku. Aku bermohon kepadamu perasaan takut kepadamu di tempat sunyi dan terang, memperkatakan kebenaran di waktu marah dan redha, berqasad, bersederhana bersama fakir dan semasa fakir dan kaya, menikmati kelazatan memandang wajah-Mu. Dan doa disebut memandang wajah-Mu, yakni melihat Tuhan, rindu untuk bertemu dengan-Mu tanpa sesuatu mudarat yang memberi mudarat, tanpa fitnah yang menyesatkan. Wahai Tuhanku, hiaslah kami dengan perhiasan iman, dan jadikanlah kami orang-orang yang memberi petunjuk ke jalan yang benar dan mendapat petunjuk. Ini adalah doa yang diwariskan dalam hadis dan diamalkan oleh sahabat radhiyallahu anhum. Dinyatakan di dalam doa ini, waladzatan nazri ila wajhik, yakni kelazatan melihat wajahmu pada hari kiamat kelak, menandakan bahawa ada dalil yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mengizinkan kita melihat wajahnya pada hari kiamat kelak. Hadis yang lain, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis lain yang berkait dengan melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه كالمرآة البيضاء يحملها فيها كالنكتة السوداء، فقلت: ما هذه التي في يدك يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير. قلت: وما يكون لنا فيها؟ قال: تكون عيدا لك ولقومك من بعدك، وتكون اليهود والنصارى تبعا لكم. قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبده فيها شيئا هو له قسم إلا أعطاه إياه، وليس له بقسم إلا ادخر له في آخرته. ما هو أعظم منه؟ قلت: ما هذه النكتة التي فيها؟ قال: هي الساعة، ونحن ندعوه يوم المزيد. قلت: وما ذلك يا جبريل؟ قال: إن ربك أعد في الجنة واديا فيه كثبان من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين عز وجل على كرسيه، فيحف الكرسي بكراسي من نور، ويجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك الكراسي، ويحف الكرسي بمنابر من نور ومن ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك المنابر، ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان، ثم يتجلى لهم عز وجل فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك مقدار منصرفكم من الجمعة. ثم يرتفع على كرسيه عز وجل، وترتفع معه النبيون والصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي لؤلؤة بيضاء وزمردة خضراء وياقوتة حمراء، غرفها وأبوابها منها، وأنهارها مضطردة فيها، وأزواجها وخدامها وثمارها متدليات فيها، فليسوا إلى شيء بأحوج منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه نظرا إلى ربه عز وجل، ويزدادوا منه كرامة. رواه الدارقطني. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya, kata Anas, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anas ialah salah seorang ulama kalangan sahabat. Telah datang kepadaku oleh malaikat Jibril. Nabi menceritakan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tapak tangannya seperti cermin berwarna putih. Ada di dalamnya seperti titik hitam. Aku bertanya, apakah yang ada di tanganmu itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, inilah dia Jum'ah, hari Jumaat. Aku bertanya, apakah dia Jumaat?
Jum'ah itu apa dia? Jawabnya, di dalamnya kebaikan yang banyak untukmu. Dalam Jum'ah ini banyak fadilat, banyak kebaikan. Aku bertanya, apakah untuk kami yang ada padanya? Pada Jum'ah itu ada apa? Jawabnya, ianya menjadi hari besar untukmu dan kaummu selepasmu. Jum'ah ialah hari besar untukmu dan umatmu. Yahudi dan Nasrani, hari mereka ikut hari kamu. Yahudi hari Sabtu dan Nasrani, Kristian hari Ahad. Aku bertanya, apakah untuk kami di dalamnya? Katanya, untuk kamu di dalamnya satu saat yang tiadalah seseorang hamba itu meminta sesuatu padanya kepada Allah yang ada bahagian baginya di dunia ini, malaikat ia memberinya akan permintaan itu. Atau tiada bahagian baginya di dunia, malaikat disimpan untuknya di hari akhirat kelak. Apa yang lebih besar lagi? Menunjukkan bahawa di hari Jumaat ada satu saat yang dirahsiakan, saat yang diperkenankan doa, saat memiliki kelebihan yang khusus yang tak diberitahu masa mana. Terpulang pada siapa yang menepati dengan masa itu. Aku bertanya, apakah dia titik hitam itu yang ada di dalamnya? Jawabnya, iaitu suatu saat yang kami memanggilnya hari tambahan. Aku bertanya, apakah itu wahai Jibril? Jawabnya, sesungguhnya Tuhanmu mengambil suatu lembah di dalam syurga. Di dalamnya tanah tinggi daripada miski, kasturi, berwarna putih. Kasturi ialah barang bauan sedap, warna putih. Apabila tiba hari Jumaat, ia turun dari Illiyin. Illiyin, yakni suatu tempat di langit yang ketujuh, langit yang paling tinggi. Di atas kursinya, lalu dikelilingi kursi itu dengan kursi-kursi daripada nur, daripada cahaya. Lalu datanglah para nabi sehingga mereka duduk di atas kursi itu. Dan dikelilingi kursi-kursi itu mimbar-mimbar daripada nur, daripada cahaya. Dan daripada emas yang ditatah dengan permata-permata. Kemudian datanglah para siddiqin. Siddiqin yang pengikut-pengikut yang setia, yang benar kesetiaannya. Dan syuhada, mereka yang mati syahid dalam perjuangan Islam. Sehingga mereka duduk di atas mimbar-mimbar itu. Kemudian turunlah ahli syurga daripada berbagai-bagai tingkat, daripada tingkat-tingkat mereka. Sehingga mereka duduk di atas tanah miski, di atas tanah kasturi putih itu. Kemudian Tuhan Azza wa Jalla menjerma kepada mereka dengan cara yang layak baginya. Allah Ta'ala menunjukkan wajahnya yang tidak sama dengan makhluk. Lalu berfirman, akulah yang membenarkan oleh kamu akan janjiku dan menyempurnakan kepada kamu nikmatku. Dan itulah tempat kemuliaanku, kemurahanku. Mintalah. Lalu mereka meminta kepadanya sehingga habis segala permintaan menurut keinginan mereka. Lalu dia membuka untuk mereka pada perkara itu barang yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak terlintas di dalam hati manusia. Itulah gambaran surga yang tak boleh nak digambar dengan mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang berfikir dan melintas. Perkara itu berlaku sekadar kamu pulang pada hari Jumaat. Kemudian terangkatlah kursinya Azza wa Jalla. Dan terangkatlah bersama-samanya oleh Nabi-Nabi, Siddiqin. Dan kembalilah ahli syurga menurut tingkat masing-masing ke tempat mereka. Iaitu daripada mutiara yang putih, zabarjat daripada mata yang hijau, dan yakut yang merah, tengkak-tengkak, pintu-pintu dan sungai-sungai yang bersusun di dalamnya. Di samping isteri-isteri, khadam-khadam
dan buah-buahan yang berjuntaian di dalamnya. Maka tiadalah sesuatu yang lebih berhajat kepada mereka sehingga Jumaat akan datang supaya mendapat nikmat yang bertambah-tambah lagi dengan melihat Tuhan mereka, dan mereka mendapat tambahan kemuliaan, yakni kurniaan. Hadis ini menunjukkan hari Jumaat ialah hari istimewa bagi umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari satu bagi kaum Yahudi dan hari Ahad bagi kaum Kristian. Itu hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana hari Jumaat ini bukan sebarang hari. Dengan sebab itulah negeri-negeri yang ikut Islam pilih hari Jumaat, hari mereka beribadat, hari cuti, hari berkat. Negeri yang ikut penjajah pilih hari Ahad. Hari Ahad. Itu hari ini ada keistimewaan. Dan Allah Ta'ala pilih hari Jumaat, hari untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Hari yang mempunyai kelebihan. Hari Jumaat di alam dunia ini ada satu saat diperkenankan doa yang tak diketahui bilakah saat itu. Kebanyakan ulama mengatakan saat asar, waktu asar dan selepas asar, sebelum jatuh matahari. Sesungguhnya telah menjadi ijma' sepakat di sisi ahli sunnah bahawa melihat Allah itu adalah perkara mungkin menurut hukum akal dan nas Al-Quran dan hadis. Mengikut pendapat ahli sunnah semua mengaku ahli sunnah. Kita mengaku ahli sunnah. Orang Syiah kata dia ahli sunnah. Orang Khawarij dia kata ahli sunnah. Mengaku ahli sunnah mereka. Ahli sunnah ni ialah ahli yang mengikut ajaran Nabi SAW. Yang pentingnya kita ikut ajaran Nabi SAW. Itu ahli sunnah. Merujuk pada Quran dan hadis-hadis yang sahih. Perkara ini akan berlaku pada hari kiamat kelak kepada orang-orang beriman, tidak kepada orang-orang kafir. Tidak diketepikan bahawa melihat Allah tidak sama dengan melihat makhluk. Allah Ta'ala memiliki kelebihan untuk melihat wajahnya pada hari kiamat. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang tak sama dengan sesuatu pun. Yang sangat menakjubkan di luar fikiran kita. Ini mengikut pendapat ahli sunnah wal jamaah. Apabila melihat Allah pada hari kiamat telah disandarkan kepada nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia adalah wajib menurut syarak. Mengikut syarak di sisi ahli sunnah wal jamaah, melihat Allah Ta'ala suatu perkara yang berlaku, yang dijanjikan. Begitulah pendapat para sahabat, tabi'in dan imam-imam yang terkenal di kalangan ulama-ulama yang besar. Demikianlah pandangan ahli sunnah wal jamaah. Di sana ada golongan yang menafikan melihat Allah. Di antara mereka ialah kumpulan Jahmiyah. Kumpulan Jahmiyah, mazhab yang sesat. Mu'tazilah, mazhab yang salah, menggunakan akal. Dan orang-orang seperti mereka. Pendapat ini batil kerana ditolak oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Para ulama bersepakat menyatakan bahawa tidak dapat melihat Allah di dunia ini dengan tiada khilaf di kalangan mereka. Mengikut kebanyakan ulama, sepakat ulama, tidak boleh melihat Allah di alam dunia ini. Malaikat melihat akan dia oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadhi Iyad rahimahullah menyebut dalam kitabnya Asy-Syifa, pencanggahan pendapat ini berlaku di zaman sahabat lagi. Antara mereka yang menafikannya ialah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan riwayat yang masyhur dari Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Melihat Allah Ta'ala di dunia oleh Nabi SAW terdapat kekhilafan di kalangan ulama-ulama sahabat. Kebanyakan ulama sahabat mengatakan tak boleh tengok di alam dunia, termasuk Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj. Kecuali dibuka hijabnya oleh Allah
Subhanahu wa taala. Adapun Ibn Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan daripadanya bahawa ia berpendapat Rasulullah SAW melihat dengan hatinya. Walaupun Al-Qadhi Iyad menyatakan bahawa melihat akan Allah itu termasuk dalam perkara mungkin berlaku di dunia. Oleh kerana itu Nabi Musa AS meminta dari Allah untuk melihatnya. Di sana ada kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa bermunajat di Gunung Tur Sinai, di mana Allah Ta'ala memberi keistimewaan kepada Nabi Musa AS menerima wahyu secara langsung daripada Allah Ta'ala. Adapun nabi-nabi yang lain, melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Nabi Musa secara langsung dia beri wahyu oleh Allah Ta'ala, tak melalui malaikat Jibril. Ini kelebihan Nabi Musa, kerana dia berdepan dengan raja yang paling zalim dalam sejarah manusia, Fir'aun, yang mengaku dirinya jadi Tuhan, yang menyembelih kanak-kanak, yang sangat zalim dan kejam. Nabi Musa diuji oleh Allah Ta'ala menghadapi Fir'aun yang sangat zalim. Maka Allah Ta'ala beri kelebihan, dia beri firman secara langsung daripada Allah Ta'ala, tidak melalui malaikat Jibril. Disebut dalam Al-Quranul Karim, Nabi Musa yang telah berhijrah ke Madian, membawa diri, kena berkahwin dengan seorang perempuan, orang soleh di Madian. Kemudian setelah menunaikan janjinya 10 tahun, Nabi Musa rindu balik ke Mesir semula. Dalam perjalanan sesak tengah jalan, udara yang sangat sejuk, disebut dalam beberapa surah dalam Quran. Nabi Musa cuba menghidupkan api dengan batu, tak nyala. Tak nyala. Kemudian udaranya sejuk sangat. Tiba-tiba Nabi Musa nampak api dari jauh. Api dari jauh. Lalu dia beritahu ke isteri dia, tunggu di sini. Dia nak pergi ambil. Nak tengok tempat api itu, mudah-mudahan berjumpa dengan orang. Jumpa dengan orang, boleh ambil api dia. Dan boleh jadi orang boleh tunjuk jalan di mana. Tiba-tiba Allah Ta'ala menunjukkan isyarat. Di tempat itu, dia bertemu dengan Allah Ta'ala secara langsung. Secara langsung, Allah Ta'ala kata, aku ni Tuhanmu wahai Musa. Dan terus Allah Ta'ala berfirman dengan Nabi Musa dalam kisah yang panjang dalam beberapa surah dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian Nabi Musa pernah meminta untuk melihat Allah Ta'ala. Firman Allah dalam surah Al-A'raf, "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin qala ya Musa inni istafaituka 'ala an-nas birisalati wa bikalami fakhudh ma ataitu wa kun minasy-syakirin." Surah Al-A'raf. Maksudnya, dan tatkala Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa bermunajat pada Allah Ta'ala. Ini dalam peristiwa yang lain daripada peristiwa yang pertama. Setelah Fir'aun ditenggelamkan dengan bala tenteranya, Nabi Musa meninggalkan kaumnya, memilih beberapa orang kalangan kaumnya untuk bermunajat dengan Allah Ta'ala dengan perintah Allah Ta'ala. Nabi Musa pergi nak bermunajat. Dan tatkala Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman secara langsung kepadanya. Dia mendengar firman Allah Ta'ala secara langsung, bukan melalui wahyu malaikat Jibril. Maka berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah diri engkau kepadaku untuk aku melihatmu." Nabi Musa kata, "Rabbi arini anzur ilaik." Wahai Tuhan, izinkan aku nak tengok wajahmu wahai Tuhan. Nabi Musa minta. Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku," Tuhan kata. "Mu tak mampu nak tengok aku," Tuhan kata.
Tetapi lihatlah pada bukit itu. Lihat pada gunung Tur Sina. Gunung Tur Sina ni bukan gunung macam tempat kita. Pasir, batu yang halus yang berkumpul. Batu yang stokor. Gunung, batu yang stokor, yang pejal. Sila mu tengok ada gunung itu, wahai Musa. Maka jika dia tetap di tempatnya, nascaya engkau dapat melihatku. Kalau mu tengok gunung tertetap di tempat dia, mu boleh tengok aku, Tuhan kata. Tatkala Tuhan menampakkan dirinya pada bukit itu, Tuhan menjelma dengan sifat yang layak baginya. Tak sama dengan makhluk. Dia hancur luluh. Gunung Tur Sina yang besar itu hancur sama rata dengan tanah. Ini kehebatan Allah Ta'ala. Sama rata dengan tanah. Dan Musa pun tersungkur jatuh pingsan. Pingsan Nabi Musa. Setelah Musa sedar, kembali dia berkata, Maha suci engkau. Aku bertaubat kepada engkau. Bertaubat. Tak meminta arah. Bertaubat. Bertaubat. Dan aku orang yang pertama sekali beriman, kata Nabi Musa. Ini dalam kisah Nabi Musa. Dalam kisah yang lain, Bani Israel minta nak tengok Tuhan, lalu dia sambal peti, mati. Puak yang minta tengok Tuhan ni, dia sambal peti, mati. Dan Allah Ta'ala hidupkan semula mereka, supaya mereka sedar dan insaf. Allah berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku memilih kamu lebih daripada manusia yang lain di zamannya untuk membawa risalahku, dan aku berfirman secara langsung denganmu. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu. Pegang dengan kitab Allah, kitab Taurat ini, wahai Musa. Dan hendaklah kamu termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur, wahai Musa. Para mufassirin, yakni ulama-ulama tafsir, menafsirkan yang nampak itu ialah tanda-tanda kebesaran. Yang dia nampak itu tanda kebesaran. Dan ada juga yang menafsirkan bahawa yang nampak itu nurnya, cahaya yang menjadi hijab, yang mendinding antara Allah dengan Nabi Musa. Tak nampak. Walaupun bagaimanapun dipahami dan mengertikan bahawa nampak Tuhan itu tidak sama dengan nampak makhluk. Sesungguhnya roh dan jasad kita yang lemah ini tidak mampu menanggung untuk melihat Allah di dunia ini. Untuk mengetahui betapa dahsyat perkara ini, marilah kita menatap hadis ini. Anna Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin faqala inna Allah azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam yakhbidu al-qista wa yurfa'u ilayhi amalul layli qabla amalin nahar وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW telah bangun kepada kami dengan menyebut 5 perkara. Ia bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak tidur sekali-kali dan tidak layak baginya tidur. Allah Ta'ala tidak ada tidur baginya sekali-kali. Tak sama dengan kita. Tak layak bagi Allah tidur. Allah sentiasa jaga, melihat, mendengar, mengetahui hambanya. Tak ada mengantuk dan tidur bagi Allah Ta'ala. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tak tidur dan tidak mengantuk. Dia menurunkan bahagian dan mengangkatnya. Allah Ta'ala menurunkan bahagian dan mengangkatnya yang dia beri pada hamba-hambanya. Dia angkat kepadanya amalan siang dahulu daripada amalan malam, dan amalan malam dahulu daripada amalan siang. Allah Ta'ala angkat amal manusia tiap-tiap hari. Amal siang dia angkat waktu asar. Amal malam dia angkat waktu subuh. Dia angkat. Malaikat menunaikan giliran-giliran mereka untuk menulis amalan. Ini hadis yang sahih. Adapun hadis tukar buku malam nisfu Syaban, ini hadis maudhu' dan hadis dhaif. Orang kita duduk sambutlah tiap-tiap malam 10 waktu buku sambut.
Ini hadis dhaif, hadis yang tidak sabit. Yang hadis yang tak tepat. Hadis yang sahihnya ialah Allah Taala mengangkat amal waktu pagi dan petang tiap-tiap hari. Ini yang berlaku yang kita kena. Ini hadis yang sahih, bukannya setahun sekali. Hak kita sebut tahun sekali itu hadis dhaif, hadis yang lemah. Ada ulama mengatakan hadis maudhu', hadis yang palsu, hadis yang direka-reka. Yang menjadi hijab dindingnya ialah nur, cahaya atau api. Saya kata api. Kalau ia mengangkat hijab itu, kalau hijab ni dinding ni tak ada, saya terbakarlah oleh sifat kesucian zatnya, apa yang berakhir ia melihat dari kalangan makhluk ciptaannya. Kalau tak ada hijab ni, semua makhluknya hancur lebur, tak mampu berdepan dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak? Faqala nurun anna arahu fi riwayat al-ukhra ra'aitu nuran, rawahu Muslim. Muka anni arahu. Nurun anni arahu wa fi riwayat al-ukhra ra'aitu nuran. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu katanya, aku pernah bertanyakan Rasulullah SAW, adakah engkau wahai Rasulullah pernah melihat Tuhan hamba? Lalu Rasulullah SAW bersabda, ia cahaya, bagaimana aku dapat melihatnya? Dan menurut riwayat yang lain, aku melihat cahaya, bukan melihat wajah Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala menceritakan Bani Israel, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Surah Al-Baqarah ayat 55. Maksudnya, dan ingatlah wahai Bani Israel, ayat ini diturunkan di Madinah, dibaca pada orang Yahudi yang ramai duduk di Madinah. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehinggalah kami melihat Allah dengan terang. Ini maknanya Israel kata Nabi Musa, kami tak percaya kamu wahai Musa kecuali mu tunjuk nampak Allah Ta'ala. Kerana itu kamu disambar petir sedang kamu sendiri menyaksikannya. Lalu puak-puak ini disambar oleh petir. Kerana Allah Ta'ala mereka tidak ada adab dengan Allah Ta'ala. Allah menghukum mereka kerana permintaan itu cara takabur dan engkar akan rasul mereka. Mereka minta nak mempermain-mainkan Nabi Musa AS. Bukan nak macam Nabi Musa minta dengan tawaduk. Kesimpulannya, melihat Allah di hari kiamat adalah sabit kepada orang-orang yang beriman. Dan kita amat tidak layak untuk melihat di dunia ini. Mudah-mudahan mengurniakan kita semua kelebihan melihat Allah di dalam syurga dan meletakkan perasaan rindu kita terhadapnya sahaja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Neraka di antara perkara yang termasuk dalam beriman kepada hari akhirat ialah iman kepada adanya neraka. Sebagaimana Allah menyediakan syurga kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka neraka pula disediakan untuk orang-orang kafir, munafik dan durhaka. Percaya kepada adanya neraka menjadi perkara akidah, yakni perkara iman, perkara kepercayaan yang diikat di dalam hati kita dengan sekuat-kuatnya. Kerana percaya kepada neraka itu termasuk di dalam perkara beriman kepada hari akhirat yang diberitahu oleh Allah dan Rasulnya dan menjadi ijma', yakni sepakat
di kalangan ulama di dalam berbagai mazhab, semua mazhab. Sama ada mazhab ahli sunnah wal jamaah ataupun mazhab yang lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang menjadi ahli neraka berada di dalam azab dan kehinaan. Betapa dahsyatnya neraka itu sehingga Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman dengan firman-Nya di dalam banyak ayat-ayat Quran, menunjukkan bahawa neraka diberitahu oleh Allah di dalam Quran dan kitab-kitab zaman dahulu, diberitahu oleh nabi-nabi dan rasul-rasul di zaman dahulu. Dalam Quran banyak ayat-ayat yang menceritakan adanya neraka. Di antaranya firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah At-Tahrim ayat 6. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang unggunnya, yakni bahan bakarnya, adalah manusia dan batu-batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintah. Ayat ini adalah peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, orang yang percaya, supaya menjaga diri mereka, menjaga diri keluarga mereka, anak isteri mereka, jaga diri dari api neraka, jangan masuk neraka. Dinyatakan bahawa umpan neraka itu ialah manusia-manusia dan batu-batu. Manusia-manusia yang kafir, yang engkar, yang melawan. Melawan apa? Melawan Allah, melawan kitabnya, firman-Nya, melawan rasul-rasulnya, melawan para ulama yang menyampaikan ajaran Allah kepada mereka. Itu makna kafir. Lawan, engkar. Umpan neraka juga ialah batu-batu, iaitulah berhala-berhala yang dipuja oleh orang-orang kafir. Adapun petugas-petugas dalam neraka itu ialah malaikat-malaikat Allah yang diciptakan bengis dan kasar. Sifat mereka, sifat malaikat ini semula jadi fitrahnya ialah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak sekali-kali mendurhakai Allah. Mereka buat apa sahaja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Allah Ta'ala suruh mereka buat, tak tali sesiapa yang derhaka melawan Allah. Dan seterusnya Allah memberi peringatan kepada orang-orang kafir dalam ayat yang lain, surah yang lain. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru al-yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Surah At-Tahrim ayat 7. Maksudnya, wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur, yakni alasan pada hari ini.
pada hari kiamat. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Balasan neraka ni mengikut apa yang kamu buat di atas dunia. Dalam Quran bukan sahaja ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman. Dalam Quran juga ya ayyuhalladzina kafaru, wahai mereka yang kafir, mereka yang melawan. Allah Ta'ala sudah memberi peringatan di atas dunia ini melalui Nabi dan Rasul yang akhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tahu benar dan amanahnya. Mereka tengok Nabi sejak dari kecil dilahirkan, tak pernah bohong. Mereka lihat sendiri Nabi-Nabi adalah orang yang akhlaknya mulia. Nabi Adam, Nabi Nuh, semua Nabi-Nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan benar, amanah, bijak, cerdik, diturunkan padanya Al-Quranul Karim, diletakkan di negeri yang tak ada sekolah, negeri yang tak ada tempat belajar, dilahirkan dalam keadaan buta huruf, tak tahu membaca, tak tahu menulis, diturunkan Al-Quran, mukjizat ilmu. Penuh ilmu dalam Quran itu. Sebaik saja diwahyukan, Nabi ingat Quran itu serta-merta. Disaksikan oleh mereka. Disaksikan oleh mereka yang ahli dalam ilmu bahasa Arab. Ilmu berbagai bahasa. Quran ni bukan karangan manusia. Manusia tak mampu nak buat macam Quran. Menandakan benarnya firman Allah Ta'ala. Disebut ayat-ayat segala-galanya dalam Quran. Disebut cerita-cerita zaman dahulu dalam Quran adalah benar. Cerita Firaun, cerita Namrud, kaum Ad, kaum Samud, kaum-kaum yang lain yang dibinasakan oleh Allah. Di mana Nabi Muhammad SAW tidak pernah melancong ke negeri itu. Tak pernah pergi ke negeri itu. Seluruh dunia menyaksikan apa yang Quran beritahu adalah betul dan benar. Digalinya dalam tanah, dijumpai negeri-negeri zaman dulu yang dibinasakan oleh Allah. Menandakan cerita Quran adalah benar. Quran menceritakan berkenaan dengan langit, angkasa lepas, bulan, bintang, matahari, cakrawala. Quran menceritakan peredaran matahari, peredaran bulan, cakrawala. Hari ini ahli-ahli sains menggunakan teropong, alat yang paling dekat untuk melihat peredaran bulan. Banyak ahli-ahli sains zaman dulu yang menyanggah Al-Quranul Karim, mengatakan Quran tidak betul, Quran tak benar. Antara contohnya, Quran mengatakan dalam surah Yasin, wasyamsu tadri li mustaqarrin laha, dan matahari bergerak mengikut tempat yang ditetapkan oleh Allah. Dahulunya ahli-ahli falak, ahli-ahli sains mengatakan matahari tetap tidak bergerak. Hanya cakrawala yang ada keliling dia bergerak, matahari tak bergerak. Mereka menafikan Al-Quran Karim. Hari ini mereka menggunakan macam-macam alat. Mereka dapati benar matahari itu bergerak mengikut kawasan yang ditetapkan oleh Allah. Dari mana Nabi Muhammad belajar ini semua? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah cerita zaman dulu benar, cerita tentang langit, matahari dan bulan adalah benar mengikut kajian ilmu yang ada pada hari ini, bahkan banyak mereka yang mengkaji Al-Quran dengan ikhlas. Ahli-ahli sains yang mengkaji Al-Quran dengan ikhlas masuk Islam. Masuk Islam. Menyerah diri Quran adalah benar. Maka begitulah cerita syurga, cerita neraka, semua cerita hari kiamat adalah benar, yang wajib kita percaya. Di mana Quran dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membaca Quran.
sahabat-sahabatnya menerima Quran itu. Diriwayatkan oleh para ulama, dihuraikan oleh Nabi, para sahabat menghafaz apa yang Nabi huraikan. Ulama-ulama meriwayatkan, ada riwayat yang mutawatir, yang ramai meriwayatnya, bukan seorang meriwayatkannya. Adapun riwayat ahad, riwayat seorang saja, itu dhaif. Tak dinafikan dhaifnya, lemahnya. Mengingkar hadis ahad tidak jadi kafir. Tetapi mengingkarkan Quran, mengingkarkan hadis yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang ramai, jadi kafir. Kerana perkara itu adalah benar. Di antaranya ialah perkara neraka. Neraka diberitahu oleh Al-Quranul Karim, diberitahu oleh kitab-kitab zaman dulu, Nabi-Nabi zaman dahulu. Hadis yang riwayat mutawatir menceritakan, termasuk dalam perkara rukun iman. Neraka itu telah pun ada dan Allah mengekalkannya. Neraka sedia ada. Allah mengekalkan neraka itu. Kekalkan. Dan tersedia neraka itu. Memang neraka itu ada. Disaksikan oleh Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj. Dan ahli-ahli sains yang mengkaji bumi pada hari ini mendapati bahawa di dalam perut bumi yang besar ini ada lautan api, lautan gas. Bukan sahaja minyak, api, gas, belerang, semuanya ada belaka. Itu sebahagian daripada neraka. Yang lain ada lagi. Ahli-ahli sains mengaku bagaimana bahan-bahan itu ada di bawah perut bumi. Disaksikan. Di bawah lautan ada lautan laut, ada lautan api, lautan gas. Bukan sahaja minyak yang diteraka, termasuk api, lautan dalam perut bumi tempat kita berada ini. Boleh berlaku gempa bumi, boleh berlaku macam-macam. Maka jangan pelik, neraka itu ada. Firman Allah Ta'ala, waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Surah Al-Fajr ayat 23 hingga 24. Maksudnya, dan pada hari itu, pada hari kiamat itu, dibawa neraka Jahannam. Pada hari itu ingatlah manusia perbuatan jahat mereka, akan tetapi tidak berguna lagi. Dan ada yang berkata, alangkah baiknya aku dahulu mengerjakan amal yang soleh, amalan soleh untuk hidupku ini. Di mana Quran menceritakan peristiwa benar yang berlaku pada hari kiamat. Di atas dunia ini mereka buat main-main tentang cerita neraka ni. Mereka buat main-main bila sebut neraka. Ada yang tak percaya dengan neraka ni. Bila mati jadi tanah, habis, tak ada apa-apa. Buatlah sepuas-puas di atas dunia ni. Allah menceritakan berlakunya kematian. Dimakikkan semula. Ditunjukkan neraka itu. Pada hari itu orang-orang kafir akan menyesal. Akan menyesal. Mereka menyaksikan rupanya betul neraka itu ada. Betul ada sungguh. Alangkah baiknya kalau aku masa di dunia dulu mengerjakan amal yang baik. Tapi sesa yang tidak ada guna lagi. Orang-orang kafir akan dicampur ke dalam neraka. Wallahu a'lam.